Satu kumpulan duduk setempat. Nabi kata geng muflis. Dulu waktu baca hadis ni saya termenung lama. Sampai hari ni saya tengok, saya renung lama hadis ni. Sebab geng muflis ni yang duduk setempat ni, kesemuanya tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal Ramadan. Hati-hati, semua geng muflis. Apa mereka ni buat? Kumpulan ni kesemua mereka ibadat fardu tak tinggal, tetapi kesemua mereka, kata Rasulullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengacara majlis. Seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan duduk lama dah ni. Daripada berapa tadi? 7.30. Uish. Setengah dah 2 jam lebih dah. Sekejap ya saya. Saya dijemput oleh kawan lama di Syria dulu, Ustaz Kafi, Ustaz Kashfi, untuk hadir dalam majlis bersama dengan tuan-tuan, perempuan semua, untuk kita berada sekali lagi dalam majlis ilmu. Semoga Allah menggolongkan kita di kalangan orang yang ikhlas. Dan majlis ini menjadi punca dan sebab untuk Allah meridai kita semua, insya-Allah. Sekarang dah masuk Rejab, maka kita selalu mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Bulan Rejab adalah bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram. Maksudnya bulan-bulan yang mulia yang ada kelebihannya tersendiri, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Kira bila masuk bulan ni, orang Arab dulu dia tak boleh menumpahkan darah. Sebelum Islam lagi, tak boleh berlaku peperangan dalam bulan-bulan haram ini. Sebelum Rasulullah dilahirkan lagi, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh bangsa Arab di semenanjung tanah Arab. Kemudian datang Islam, Allah Subhanahu wa taala meneruskan pendirian tersebut. Allah teruskan pendirian tersebut, dan keempat-empat bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rejab dan Muharram, terus diagungkan oleh umat Islam. Dosa di dalamnya disebutkan oleh sebahagian ulama digandakan, dan pahala di dalamnya juga disebutkan oleh sebahagian ulama digandakan. Bila masuk Rejab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula membanyakkan amalan ibadah. Bukan masuk Ramadan, tuan-tuan. Bukan masuk Ramadan, masuk Rejab ni kita dah mula ni. Hari ni berapa Rejab ni? 15, 13. Subhanallah. Dah 13, dah separuh. Dah separuh.
apabila masuk Rejab, kata para sahabat, kami melihat perbezaan hidup Rasulullah. Nabi mula membanyakkan ibadat dan juga kebaikan. Start Rejab. Dia bila kita mula awal masuk Ramadan, satu Ramadan tu gear akhir. Dah masuk gear akhir, dah pecut. Orang kita 7 Ramadan baru nak mula pegang, ataupun 6 Ramadan baru nak mula pegang Quran, baru nak mula kan. Kalau bulan-bulan biasa kita sedekah seminggu sekali hari Jumaat RM5. Bila masuk Rejab, seminggu dah jadi 2 kali. Macam tu. Seminggu dah jadi 2 kali. Allah nak tengok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling Allah suka sekali ialah amalan itu berterusan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Yang paling Allah suka tengok. Bila masuk Rejab, tuan-tuan, yang ni saya, bila masuk Rejab, nak dekat Rejab, saya dah mula berfikir dan bermuhasabah. Quran yang saya sentuh pada satu Rejab ialah kesinambungan ibadat yang kita buat daripada Ramadan lepas. Daripada Ramadan lepas sampai nak masuk Rejab, bila tengok balik rutin harian, alhamdulillah masih pegang Quran. Tak banyak, 2-3 muka je, tapi setiap hari berterusan. Muhasabah lah, muhasabah. Tengok zikir kita, tengok duha kita, tengok qiyam kita, witir kita, tengok balik, alhamdulillah daripada tahun lepas berterusan. Itu mukmin yang berjaya, insya-Allah. Pun begitu, yang Nabi suruh kita jaga ialah jangan sampai kita menjadi muflis di padang mahsyar. Ini yang paling gerun sekali di padang mahsyar ialah hadis muflis lah, yang paling gerun sekali. Hadis muflis ni ialah hadis Nabi cerita satu kumpulan, bukan seorang, satu kumpulan di padang mahsyar. Depa ni cakap Kedah ni boleh ke? Boleh lah. Saya tak keluar mana, saya duduk dalam Kedah saja. Perak sikit. Tak pernah tinggal di KL. Ataupun bahasa Arab, dua, tuan nak yang mana? Bahasa Arab saya seorang dengan ustaz. Ni subhanallah. Satu kumpulan duduk setempat. Nabi kata geng muflis. Dulu waktu baca hadis ni saya termenung lama, sampai hari ni saya tengok, saya renung lama hadis ni. Sebab geng muflis ni yang duduk setempat ni, kesemuanya tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal Ramadan. Hati-hati. Semua geng muflis, apa mereka ni buat? Kumpulan ni, kesemua mereka ibadat fardu tak tinggal, tetapi kesemua mereka, kata Rasulullah, pukul orang tu, hina orang ni, tipu orang tu, fitnah orang ni, tuduh orang tu, bunuh orang ni. Kesemuanya berkaitan dengan dosa dengan orang. Dosa ada dua. Dosa berkait dengan Allah dan dosa berkait dengan manusia. Dosa ada dua jenis. Kalau bangun malam nak muhasabah, ingat dosa ada dua jenis. Kita dengan Allah, kita dengan manusia. Kalau tak bayar zakat, dosa kita dengan Allah. Kalau sengaja ambil hak orang, tak kembalikan, dosa kita dengan manusia. Pecah belah rumah tangga orang, dosa kita dengan manusia. Tak semayang fardu, dosa kita dengan Allah. Putus silaturrahim, dosa kita dengan manusia. Itu boleh beza tu. Hari-hari tuan-tuan dan saya, kita semua buat dosa apa pun kita boleh tahu. Ini dosa dengan manusia ni. Tuan-tuan, dosa dengan manusia ni makhluk yang paling mulia di mahsyar, antara bukan yang paling mulia, antara makhluk yang paling mulia ialah mereka yang mati syahid. Tapi kalau hutang RM1 dengan orang, tak boleh masuk syurga juga.
syuhada masuk syurga tanpa hisab. Orang mati syahid boleh terus masuk syurga. Kecuali ada dosa dengan orang. Hati-hati, cukup besar. Ni sementara kita semua masih bernafas. Kembalikan hak orang, bagi balik. Dia selalu benda haram ni, walaupun 40,000 setahun tak nampak. Ambil benda haram kan, hak orang, harta orang, sepatutnya faraid yang orang punya, dia ambil kat dia. Seronoklah hari pertama. Lepas 6 bulan habis. Kosyen tak tukar pun, kereta tak tukar pun. Duit kan, pergi mana duit? Cukup lajunya benda haram, noh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sangat laju. Jadi hadis muflis. Kemudian antara ahli syurga di padang mahsyar ni, kita nak tahu kita ni ahli syurga nantilah kan. Yang pertama, semalam saya cerita di masjid Masjid Merlimau Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau. Yang pertama, yang paling mulia sekali, yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang tu semua orang faham dah lah, saya sebut semalam. Salah satu keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lain. Tu boleh buat tajuk ceramah kan. Suruh ustaz tu ceramah, ustaz tu ustaz mana-mana lah kan. Antara keistimewaan yang diperolehi oleh umat Rasulullah yang tidak diperolehi oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Bukan tidak diperolehi oleh umat lain, Nabi dan Rasul lain pun tak dapat. Antaranya yang ni, masuk syurga tanpa hisab. Hisab tu perhitungan, tak payah kira dah. Kira nama tak panggil. Allahu Akbar. Tuan-tuan, semua orang nak. Semua orang nak. Saya pernah bawa anak murid saya sekali pergi hospital kerajaan lah. Orang ramai tuan-tuan. Allah kan. Saya tak guna kabel apa, saya pergi ambil nombor macam biasa, daftar apa semua, saya duduk. Duduk baru beberapa minit, ada satu orang pegawai keluar, Ustaz. Ustaz ambil apa, nombor berapa? Dia pun tengok, jomlah masuk. Ya Allah, jomlah masuk. Seronok dan resah. Seronok sebab daripada 4 jam, ada sekali tu staff saya bawa 7 jam nunggu. Punyalah ramai 7. Seronok sebab saya tengok jam, saya baru sampai berapa minit kan, terus boleh masuk. Suka tuan, sebab boleh buat banyak kerja lain. Resah sebab apa? Sebab potong hak orang. Yang tu pun kita seronok dah tuan-tuan. Di atas mahsyar esok bukan 7 bilion orang. 7 bilion tu yang hari ni, ini yang hidup 2020 ni 7 bilion. Baru yang hari ni. Saya yang tu pun kalau bawa kereta fikir renung lama. Pon orang teka hon. Berhenti di lampu isyarat tu otak tu. 7 bilion. Baru hari ni. Lamanya nak tunggu giliran. Tiba-tiba Allah Subhanahu Taala suruh Rasulullah panggil nama-nama yang terus masuk syurga. Isbayang waktu tu. Saya yakin semua orang terus sujud kepada Allah waktu tu, di atas kegembiraan yang penuh. Ada peluang tak untuk minta? Mesti ada. Kena tinggi baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni kata Allah, aku akan berurusan dengan orang itu seperti mana yang dia sangkakan kepada aku.
Ingat, tuan-tuan sangka Tuhan apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah kaya dan Allah akan mengayakan kita. Ana inda husni dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku, kata Allah, akan mengikut seperti mana yang hamba aku sangkakan kepada aku. Dia tak boleh sangka di mulut je, dia mesti yang di sini. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita kepada Allah mesti daripada sini, daripada hati, daripada iman. Allah akan berurusan dengan kita ikut kesangkaan dan keimanan dari hati kita. Tuan-tuan, yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Tuan-tuan, yakinlah Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Tuan-tuan, yakinlah apa saja, begitu Allah akan uruskan. Itu janji Allah, bukan janji saya. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku adalah seperti mana baik sangkanya hamba-Ku kepada Aku. Kalau dia buruk sangka, aku akan buat macam tu. Dia kata Allah Ta'ala tak bagi yang ni, aku akan buat begitu. Yakinlah dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Yang lebih penting daripada tu, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kumpulan yang kedua, yang dia insya-Allah ahli syurga, ialah apabila mendapat buku dengan tangan kanan, insya-Allah. No? Dan yang ketiga, ada satu orang bila dipanggil nama dia ni, Tuhan panggil nama dia, kemudian ditimbang amalan dia. Ditimbang. Tuan-tuan, mizan itu, wa nadhul mawazin al-qist li-yaumil qiyamah, kata Allah, kami akan bawa mai. Tu terjemah bahasa Kedah tu. Kami akan bawa mai mizan pada hari kiamat. Bila semua dah berimpun di mahsyar, Allah bawa mai mizan. Mizan itu adalah alat penimbang amalan. Hari ni ada alat penimbang barang. Nak timbang emas, bukan ambil macam yang timbang tepung, kan? Nak timbang lori dan kontena, tak boleh ambil penimbang yang nak timbang emas. Kan macam-macam alat penimbang. Dengan teknologi moden manusia itu, maka bayangkanlah wahai semua umat Nabi Muhammad, Allah juga akan buat mai alat khas untuk timbang amalan. Yang Nabi sebut, law wuzina fihi as-samawati wal ard lawasat. Alat timbang tu kalau bubuh langit 7 lapis muat, dan bumi. Kalau timbang tu sekali timbang. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, didatangkan, dibawa mai mizan, tempat timbang hari kiamat, falau wuzina, seandainya diletakkan di atasnya as-samawati wal ard, langit yang 7 lapis, hak 500 ton perjalanan tebal langit tu, satu langit. Maksudnya mizan itu besar mizan tu. Boleh tengok kau Ustaz? Boleh tengok macam mana tuan-tuan nampak meja dengan mata ni, dengan mata kasar ni. Begitulah tuan-tuan akan melihat mizan itu. Nabi sebut, lahu kaffatan, kata Rasulullah, mizan itu ada dua apa orang panggil? Dua dacing. Macam tu lah. Jangan duk bayang dacing tu pula. Tu nama hak timbangan di dunia ni, yang Allah buat bentuk dia macam mana lain pula. Tapi dia ada dua tempat. Satu tempat nak letak ibadat, satu tempat nak letak maksiat, sebelah. Sebelah. Ada satu hamba Allah ni, bila panggil dia mai depan, timbang, habis. Selesai sampai umur dia wafat. Kata Nabi, tasawat fihi sayyi'at wal hasanat. Kemudian sama pula dah, tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ibadat dia 5 juta tan, 5 bilion tan,
Maksiat dia 5 bilion tan. Tak lebih setengah gram, tak lebih, sama. Ada? Ada? Macam mana tu? Kan? Dia bila berat yang apa nama ni, berat yang ibadat, maka dia ahli syurga. Bila berat yang maksiat dan dosa, kejahatan, maka dia ahli neraka. Ada orang timbang-timbang elok aja, elok. Sama. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bukan Nabi Musa datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang alaihi salatu wassalam. Nabi bagi syafaat. Lalu bahagian pahala dia jadi berat. Maka ahli syurga dia dapat buku dengan tangan kanan. Satu orang lain datang, ni antara suasana yang berlaku lah. Satu orang lain datang, orang lain pula Muslim, dia ni Islam tapi ada dosa, mukmin tapi ada dosa. Maksudnya tak sempat habis. Tak sempat habis ketika hidup di dunia. Dia begini tuan-tuan, orang kafir terus masuk neraka, syaitan terus masuk neraka, tidak ditimbang. Orang mukmin yang berdosa, orang mukmin ni ada dua. Satu yang ketika mati dosanya telah pun habis, dia bertaubat, habis. Pernah tak dia melakukan dosa? Pernah. Tetapi sepanjang hidupnya dia telah bertaubat dan dia tidak mengulangi dosa-dosa itu. Ketika mati, bersih dia 100%. Ada tak? Ada. Ini saya nak cerita antara keadaan. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Antara keadaannya, orang itu, satu orang ni, semua dosa dia selesai dah. Maka dia ditimbang, tetap dipanggil, nama dia tak dipanggil, dan ditimbang dia. Ditimbang macam tu. Yang dosa tu kosong, yang pahala masuk syurga. Ada orang mukmin tapi waktu mati tak sempat padam semua. Tak sempat, ada lagi di sini sikit dosa, di sini sikit, maka dia bawa sikit. Sikit cara kita, tuan-tuan, bukan sikit cara para rasul. Sikit cara para rasul macam Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu sikitlah. Ketika presiden-presiden para rasul ni menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka takut, Nabi Ibrahim disebut, dia kata seumur hidup dia, Nabi Ibrahim kata dia pernah buat kesalahan, iaitu berbohong 3 kali seumur hidup. Kita sehari 13 kali. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali. Bohong apa ya Rasulullah? Sebab Nabi yang cerita. Nombor 1, Nabi Ibrahim dia tak pergi orang buat pesta, orang buat, ada menyanyi artis kan, artis yang bukan telanjang bulat. Maksudnya yang pakai ketat, nampak situ, nampak sini, menari. Ramai kan orang duduk bawah, seronok kan. Ada pesta di kampung Nabi Ibrahim, di daerah Nabi Ibrahim, pesta besar, mega punya. Bila dia tak pergi, Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit. Nabi Ibrahim ketika itu sihat walafiat. Yang dia sakit ialah hati dia. Yang tu dia kata bohong. Padahal memang dia sakit. Orang beriman, tuan-tuan, cuba tunjuk maksiat kat dia. Sakit ni, sakit, dalam sakit. Itu sakit Nabi Ibrahim AS. Dan dua lagi yang dia kata dia bohong tu, macam itulah kan. Bila orang keluar pergi pesta, dia pecahkan semua berhala yang paling besar, dia tinggalkan kapak dekat berhala tu, dia tak pecahkan. Bila orang balik, heret dia tanya, ni siapa yang pecahkan? Dia kata kapak ada dekat siapa? Tanyalah yang besar tu, mungkin dia yang pecahkan, kapak ada dekat dia. Maka yang tu dia kata dia berbohong. Tuan-tuan, senipis itu je yang dia lakukan Ibrahim AS. Dah berasa
Dah berasa tak boleh nak tak ada ruang dah di hadapan Allah untuk bercakap. Maka satu orang ni tuan-tuan, ni bukan untuk semua orang. Ini kisah-kisah tertentu. Macam orang yang tadi sama pahala dan dosa ni bukan semua orang. Sebahagian kecil orang timbang-timbang betul-betul sama. Betul-betul sama. Ada satu kumpulan lain bukan kisah tadi, ini jenis lain pula. Bila dia ke hadapan, nama dia dipanggil, Allah Subhanahu Wa Taala berbisik-bisik dengan orang ini, sehingga perbualan dia dan Allah, perhitungan amalan dia dengan Allah tidak didengari oleh seluruh penduduk mahsyar. Apa Allah nak buat kat dia ni? Nabi sebut hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Dia datang ke depan. Kan setiap orang yang datang di depan nanti kesemuanya akan bercakap langsung terus dengan Allah. Tapi tak nampak. Bercakap langsung terus dengan Allah. Tidak ada penterjemah dan tidak ada perantara di antara dia dengan Allah terus. Semua orang tengok. Satu mahsyar melihat dan mendengar ketika itu. Melainkan kumpulan ni, kenapa ni? Kenapa Allah berbisik-bisik ataupun Allah meletak tirai seolah-olahnya begitulah, sehingga penduduk mahsyar tidak mendengar apa yang berlaku di antara dia dengan Allah. Nabi ceritakan benda ni. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut kepada lelaki ni, ya fulan, wahai fulan. Fulan ni nama dia lah. Ya fulan ibna fulan, ata'rifu dhanba kadha. Dulu duduk di sekian-sekian, ingat tak pada hari sekian, tarikh sekian, masa sekian kamu buat dosa ini? Detail tak tuan-tuan? Detail. Dia pun ingat. Dia kata, na'am ay Rabb, ya wahai Tuhan. Ay itu wahai, kata seru. Ay ayah, ya, itu semua tu kata seru. Ya wahai Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ingat tak hari Selasa jam sekian, tarikh sekian, tempat sekian, kamu telah melakukan sekian dosa. Dia kata, ya wahai Allah, saya ingat. Ingat tak pada hari Rabu, tarikh sekian, hari sekian, tahun sekian, tempat sekian, kamu buat dosa sini. Satu-satu Allah sebut kat dia. Satu-satu. Dia mukmin. Dia tak pernah mensyirikkan Allah, tapi dia ada dosa. Allah sebut yang minggu tu, Allah sebut yang bulan ni, Allah sebut yang bulan 6, Allah sebut satu-satu. Dalam hati dia kata, hari ini ke neraka lah tempat aku, hari ini binasalah hidup aku. Bila Allah peringat, last sekali kata Allah, kamu mengaku tak semua dosa yang kamu buat? Dia kata, ya wahai Allah, aku mengaku semua dosa. Tuan-tuan, tak mengaku macam mana? Kita hari ni dalam mahkamah pun, bila orang buat main bukti, mula-mula dah, saya tak buat, saya tak lakukan, saya tak apa, bawa bukti, ya, bohong dulu lah. Tapi di akhirat tak boleh bohong. Allah bawa main. Ni rakaman ni. Yang ni baru teknologi manusia. Boleh rakam sampai 2 terabyte, 4 terabyte, boleh rakam sampai lagi besar simpanan tu, boleh rakam ribu-ribu jam, boleh simpan rakaman. Ni baru teknologi rakaman sebiji. Kalau ikut kita, nonton kamera yang ada, yang boleh simpan, yang storage dia sampai, dia ikut kita rakam. Tu baru manusia punya rakaman Allah. Ya wahai Allah, aku lakukan semua dosa-dosa tu. Lalu kata Allah, satartuha alaika fid dunya, wahai anak Adam, aku sembunyikan semua dosa itu ketika kamu hidup di dunia. Aku yang simpan, aku yang satar, aku yang sembunyikan
wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ni aku ampunkan dosa itu kepada kamu. Dia saja, jangan kata lega semua orang yang buat dosa. Siapa lelaki itu? Wallahu ta'ala alam. Betul harap yang tu? Betul. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang mensyirikkan dia. Ni ayat daripada awal. Sambungan ayat tu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah berhak membuat keputusan untuk siapa orang di kalangan orang mukmin yang Allah nak ampunkan, dan siapa orang mukmin yang Allah tak mau ampunkan. Ada orang mukmin dia buat dosa, dia pahala pun ada, dosa pun ada. Last sekali dosa dia lebih banyak, ahli neraka. Lelaki ini pun ada dosa, tetapi Allah nak tunjuk bahawa hari ini hari keadilan dan rahmat Allah. Maka Allah Ta'ala berbisik-bisik dengan lelaki ni. Allah Ta'ala kata, satartuha alaika fid dunya. Aku yang simpan dulu dosa kamu dan tak dedahkan kepada orang ramai dulu waktu kamu hidup di dunia. Kamu ingat tak? Ya. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan aku jugalah yang mengampunkan kesemua dosa kamu tersebut. Yang ni berlaku juga di mahsyar nanti. Kita yang dah mendengar hadis ni, kita tengok, oh gitu. Kumpulan seterusnya, kumpulan yang disebut Ahlullah. Disebut ahli keluarga Allah. Bukan anak-anak dan saudara mara Allah, bukan. Tetapi untuk mengagungkan, memuliakan kedudukan mereka disebut innalillahi ahlin. Sesungguhnya Allah mempunyai ahli-ahli keluarganya. Kaabah orang sebut apa tuan? Baitullah, rumah Allah kan tu? Allah tinggal di situ kan? Bukan, tetapi untuk mengagungkan tempat itu, maka disebut Baitullah. Di kalangan manusia ada yang disebut Ahlullah. Hadis sahih, inna lillahi ahlina minan nas. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka yang hidup siang malam dengan Al-Quran. Mereka yang jiwanya jiwa Al-Quran. Mereka yang kerinduannya setiap hari adalah kepada Al-Quran. Tuan-tuan, kita masih hidup, masih punya masa untuk kembali kepada Al-Quran. Beli Quran kecil letak. Tak mau beli Quran kecil, dalamnya dah baca. Naik kereta baca. Tapi jangan waktu drive kan, tak pergi masuk syurga awal pula kan. Pasang ikut. Kita tak suruh baca sehari 10 juzuk. Kita tak suruh baca sehari sejuzuk. Tuan, mereka yang melazimi bacaan Al-Quran dan mereka yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kena syarat hafiz ke ustaz? Tidak. Ni saya sebut tuan, tak syarat hafiz. Jangan risau. Orang yang hafal Quran dengan ikhlas, yang tu juga ahlul Quran. Tu kelebihanlah ahlul Quran. Adapun yang tidak menghafal Quran tetapi mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, setiap hari baca Quran, mereka akan dibangunkan di padang mahsyar sebagai ahlul Quran. Tuan-tuan, orang bila dah menjadi ahlullah, apa Allah buat kat dia? Ahlullah bangun di mahsyar nanti bila berjalan sampai di mahsyar, malaikat panggil. Sini, malaikat panggil nama dia. Mai sini, duduk sini. Ke mana ni? Ahlul Quran. Duduk kumpulan ahlul Quran. Dia syuhada, duduk geng syuhada. Ahlul Quran, duduk geng ahlul Quran. Geng sedekah, yang suka sedekah, banyak sedekah, duduk kumpulan sedekah. Yang banyak puasa, duduk kumpulan banyak berpuasa. Yang gila artis, duduk dengan geng artis. Yang setiap kumpulan dibangkitkan oleh Allah mengikut jenis kehidupan mereka.
Setiap orang ada dia punya jenis kehidupan dia. Ahlul Quran, Ahlullah. Semua orang melihat Ahlul Quran di padang mahsyar. Semua tengok, semua macam tu. Semua kat tengok. Siapa tu? Kumpulan apa tu? Kumpulan mulia. Kan VIP kan nampak kan? VIP tak sama tuan-tuan. Sampai dalam syurga, kekayaan dan kemuliaan ahli syurga juga tak sama. Ada pegawai, dia naik kereta, tak ada orang escort dia. Ada pegawai 4 biji je escort dia. Ada pegawai 4 motor di depan, 4 motor di belakang bila dia bergerak. Ada pegawai 12. Kan tak sama. Macam itulah di mahsyar, macam itulah dalam syurga. Kemuliaan ahli syurga juga tak sama. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam mendapatkan redha Allah, pahala yang banyak, maka berlumba-lumbalah orang-orang yang beriman. Dia baca Quran tak sama dengan bilangan kita baca Quran. Dia puasa sunat tak sama dengan bilangan puasa sunat kita. Subhanallah. Berlumba. Ahlul Quran. Sudahlah Allah muliakan Ahlul Quran ni. Allah sebut Ahlullah, Ahlullah. Bila timbang, panggil nama Ahlul Quran dipanggil. Tuan-tuan, walaupun Ahlul Quran, Ahlullah, ada di kalangan mereka yang tidak masuk syurga terus. Yang tu V 10 kali V kemudian baru IP tu. Yang tu yang terus masuk syurga. Adapun Ahlul Quran ni di kalangan mereka mereka ni ditimbang pahala mereka, ditimbang. Tetapi mudahlah timbang laju, tetapi tetap ditimbang. Cuma kelebihan mereka ialah apabila orang lain dipanggil, mereka kena jawab. Hari ni buat apa, pukul berapa, buat apa, pukul 8, buat apa, 11, buat apa, 6 petang, buat apa, kena jawab. Jawab sampai habis. Kena jawab. Adapun Ahlul Quran yang akan jawab bagi pihak mereka ialah Al-Quran. Al-Quran. Nabi sebut tidak sepatah pun perlu dicakap oleh mereka sehinggalah habis perhitungan mereka. Daripada diri itu je Quran tolong cakap. Al-Quran tolong bercakap, iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surah ni yang menjadi peguam bela. Nama peguam bela tahu dah. Di padang mahsyar ada 2 peguam saja. Hanya ada 2 orang peguam saja. Satu firma. Di peguam itu, seorangnya bernama Al-Baqarah, peguam yang kedua bernama Ali Imran. Kedua surah inilah akan duduk di depan berhujjah dengan Allah. Cakap sampai habis kata Rasulullah. Sehingga habis. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah kelebihannya dan keadaan antara suasana yang berlaku di mahsyar. Dan yang terakhir untuk yang terakhir untuk hadis Nabi juga. Hadis ni disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan didhaifkan oleh ulama-ulama hadis lain. Bukan ulama hadis hari ni, tuan-tuan. Ulama hadis dulu yang menghafal ratusan ribu hadis. Al-Imam Al-Hakim pun hebat, dia kata hadis ni sahih. Imam-imam lain ada 5-6 orang yang lain mengatakan hadis ini sangat dhaif. Tu macam mana tu? Saya ambil pendapat Imam Hakim ni. Kan? Sekadar orang kata pengajaran. Iaitu satu orang dipanggil, kemudian ditimbang. Bila habis timbang, tuan, Allah akan umumkan
lelaki ini telah habis ditimbang semua amalan ibadat dan dosa dia. Siapa yang nak tuntut kepada dia sesuatu, ini sakit ni. Ini sakit. Yang ni cukup sakit punya. Kata Ibnu Abbas, sehingga kan ada orang yang datang di kalangan yang berpuluh ribu yang datang di belakang yang nak tuntut, puluh ribu tuan yang datang nak tuntut. Salah seorang datang tu, bila orang tak nak tanya apa yang kamu nak tuntut, saya pernah berselisih dengan dia. Tak kenal pun, tak kenal, berselisih sekali je seumur hidup. Saya senyum kepada dia, dia tak membalas senyuman itu. Dia tak muka. Hari ini saya nak tuntut daripada dia senyuman. Kalau senyum dituntut, hutang RM10, betul, maka ramai yang datang, ramai. Dia ni, lelaki ini dalam hadis ni, bila habis datang satu orang, ya Allah, dia banyak buat zalim kepada aku. Dulu rumah aku, di belakang rumah dia, dia suka buang sampah. Kemudian tiap-tiap 2-3 hari dia bakar sampah, asap semua masuk dalam rumah aku. Seminggu 2 kali mesti masuk rumah aku. Dia pun sebut kecil-kecil kan, kecil-kecil lah. Ni saya buat contoh, yang dosa-dosa tu saya buat contoh supaya tuan-tuan nampak. Pasang lagu jiran tak boleh tidur, sengaja bising, sengaja macam tu lah. Lalu kata Allah, faqala Allah, macam mana kamu nak ambil pahala dia? Sebab tadi sudah ditimbang dan pahala dia tak ada dah. Lam yabqa min hasanatihi syai', kata Allah. Pahala dia ni tak ada dah, wahai fulan. Ni lelaki yang datang nak tuntut tadi. Lalu dia kata, ya Allah, kalau macam tu ambil dosa akulah, letak kat dia macam biasa. Tuan-tuan, di mahsyar esok semua orang faham dah. Apabila satu orang tu selesai ditimbang dosa dan pahala dia, orang-orang yang dizalimi akan datang nak tuntut. Mereka yang datang nak tuntut tu akan mengambil pahala orang tu. Dan setelah habis pahala orang tu, masih ada lagi orang yang dizalimi datang tuntut hak, akan dipindahkan dosa mereka bagi orang tu lah. Maka lelaki ni jawab, bila orang Ta'ala kata, ni pahala dia habis dah. Dia kata, ya Allah, pindahkan dosa aku. Fadharafat aina Rasulillah. Nabi mengalir mata laju ni, menangis Rasulullah bila Nabi cerita ni. Bila Nabi sebut, kata laki tu kata, ambil dosa aku ya Allah, pindah kat dia. Tuan-tuan jangan kata, ish, yang tu orang tak kenal aku ustaz no. Saya nak bagi tahu, seorang anak akan mohon untuk Allah pindahkan dosa dia untuk ibu dia di mahsyar. Seorang isteri akan mohon untuk dosa dia dipindahkan kepada suami dia nanti di mahsyar. Ni saya sebut dia siap. Supaya tuan-tuan tak anggap bahawa orang luar kot ustaz yang minta tu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siapa dia tu? Anak, isteri, suami, ibu, ayah. Tak heran kakak, abang, adik. Maka laki ni kata, ya Allah, pindahkan dosa aku kepada dia. Tuan-tuan, daripada kita yang nak kena masuk dalam neraka Jahannam tu, neraka yang bukan sedang membakar, yang telah siap membakar, daripada kita nak masuk, baik dia yang masuk. Siapa dia tu? Adik lah, adik kandung. Takkan aku yang nak masuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Allah tunjukkan kepada lelaki itu sesuatu. Lelaki ini yang dizalimi tadi ni, Allah tunjuk, Allah Ta'ala kata, irfa' basaraka fanzur. Angkat pandangan kamu, tengok di depan. Maka dia pun nampak bandar daripada emas, rumah-rumah daripada emas, sungai yang mengalir, satu bandar raya. Dia kata, ya Allah, kesemua
bandaraya mewah tadi ni milik siapa? Adakah milik para nabi atau mana-mana para syahid yang dahsyat tadi? Allah Ta'ala pun sebut kepada orang yang membayar harganya. Lelaki yang dizalimi itu kata, wa man yamliku dzalik, siapa yang boleh bayar harga yang semahal itu ya Allah? Allah Ta'ala kata, anta tamlikuhu, kamu memiliki harganya. Dengan apa aku memiliki harganya ya Allah? Lalu Allah sebut, bi'afwika an akhik, seandainya kamu mengampunkan dosa sahabat kamu tadi, saudara kamu tadi yang kamu minta dia. Bi'afwika an akhik, ya Rab, kata lelaki tadi yang dizalimi itu, inni qad afautu anhu, bersaksilah aku mengampun dan memaafkan dia. Lalu kata Allah, khudh biyadi akhika wa adkhilul jannah, pimpin tangan kawan kamu, masuklah syurga dua-dua kamu. Ini ada orang ni, bukan semua orang lah. Tadi tuan dok kata, saya nak yang tu lah Ustaz. Saya nak nombor 4 tadi Ustaz. Banyak cantik nak pilih-pilih, ingat pak menekan kah? Kan? Itu Allah yang memilih. Semoga kita diredai dan dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga Firdaus bersama dengan seluruh ahli keluarga kita, melihat wajah Allah, hidup bersama dengan Nabi SAW, kekal bersama dengan seluruh ahli keluarga kita dalam syurga Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.